Hello kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pelajar-pelajar cikgu yang dikasihi sekalian. Dan video kali ini adalah kita nak belajar bagaimana untuk mengajar secara efektif. Mungkin kepada rakan-rakan kita, mungkin adik-adik kita, dan juga video ni sesuai juga untuk ibu bapa dan guru-guru yang mungkin masih lagi baru mencuburi bidang dalam sebagai contoh dalam tutor ataupun tutorship. So kita ada teknik cebisan roti. Di sini teknik cebisan roti, cikgu ambil direct translation daripada breadcrumb technique. Okay, breadcrumb technique ni kita bagi sikit-sikit. Okay, kita try tengok dia punya content dia ataupun kandungan dia. Pertama cerita orang kena colek. Okay, dahulu dekat hutan ada orang kena colek. Okay, ada orang kena colek, dia masuk kepada hutan dan dia ada jalan dia lah. And orang tak tahu macam mana nak cari yang mamat yang kena colek ni dekat hutan ni. Jadi apa yang berlaku, orang yang kena colek tu dia bawa roti. Jadi untuk dia mengenal pasti apa ataupun nak bagi dia senang dijejaki oleh orang-orang yang mencari dia, jadi dia bagi sikit, dia buang. Dia koyak sikit, dia buang. Koyak sikit, dia buang. So koyak sikit dan sekali orang kampung dapat jumpa tempat pencolekan dan dapat kalahkan pencolek, dan sekali orang yang kena colek tu dapat diselamatkan. So dekat sini dia agak sama apa yang cikgu nak katakan kat sini, iaitu memori kita ni dia boleh good as like sikit, macam sikit-sikit lama-lama jadi bukit, macam dalam peribahasa Melayu ada katakan, iaitu dia sesuai untuk pelajar muda dan meningkat remaja. Dan kalau kita tengok platform untuk mereka berfikir dan menghubungkan titik-titik, connecting the dots, sebab sesuai untuk pelajar muda dan meningkat remaja ni, diorang muda, jadi diorang ada banyak masa untuk menerokai dunia ni. Jadi teknik ni amatlah sangat-sangatlah sesuai bagi mereka. Seterusnya cara-cara dia, mula kita tanya dia orang soalan. Bila kita tanya soalan, kita sediakan clue-clue yang membantu pada masa sama. Kita bagi dia orang, maybe kita guessing game ataupun permainan meneka. Seterusnya gaya roda impian, Wheel of Fortune. Roda impian merupakan salah satu rancangan kegemaran cikgu bila cikgu darjah 1 sampai darjah 4 macam tu. So biasanya dihostkan oleh Halim Osman. Jadi dia kata saya putar Halim, dia putar, and bila dia berhenti kepada satu peta tu yang ada nombor tu ataupun duit, jadi daripada duit tu katakan RM100, kalau kita ada 5 huruf yang kita teka tu betul, katakan dekat kotak tu huruf M. M ada 5 dekat dalam perkataan tersebut, jadi 5 darab dengan 100, RM500. So basically kita kena teka perkataan tu. Kalau kita boleh teka, dia dapat betul dan dia dapatlah extra duit ataupun duit tambahan dan sebagainya. Tapi kalau tak betul, nanti dia akan kegiliran kepada orang lain. Biasanya ada 3 peserta. Jadi kita boleh menggunakan style roda impian dalam kelas kita pun. Kalau ada banyak pelajar, mana kata pelajar-pelajar itu akan kita panggil sebagai peserta. Kalau tak dapat jawab, move on to the next one sampailah semua orang dapat teka apakah jawapannya. So kalau pelajar dapat, berikan mereka pujian dan ganjaran. So biasanya cikgu bagi high five ke ataupun cikgu bagi like pujian, good job kerana dia dah dapat jawab soalan tersebut. Okay, sebagai contohnya lah, apakah nama proses tumbuhan membuat makanan sendiri? Jadi ini cikgu nak berkongsi step by step bagaimana kita nak buat, nak mengajar orang lain secara efektif supaya mereka dapat berfikir. Kalau soalan tu kita boleh tanya lagi soalan, kita boleh bagi lagi soalan untuk ni. So kita kata benda tu bermula dengan huruf F untuk dalam bahasa Melayu. Dan seterusnya dalam bahasa Inggeris, dia bermula, it starts with P. Okay, dia starts dengan P dan orang pun mula dah fikir, kata P, F. Lepas tu mungkin kadang-kadang ada pelajar tu dia agak agak bijak sikit, dia tanya cikgu, lepas F apa dia ni, huruf apa kan. So dia dah mula berfikir. So bagus juga. Kadang-kadang kita boleh give in, kadang-kadang kita macam kalau cikgu cakap nanti kamu dapat teka dengan terus kan. Dan seterusnya kita boleh buat dalam yang fill in the blank, tapi biasanya bila cikgu dah buat yang ada 12 tempat kosong ni, cikgu cakap okay, it's time to play Wheels of Fortune ataupun roda impian. Terus semua orang macam ada yang macam happy, ada oh man not again. So ada macam tulis sonok, dan kita boleh letak huruf F sebab dia kata bermula huruf F, dan berikan huruf untuk cikgu masukkan ke dalam tempat kosong. So ini yang cikgu cakapkan, kalau dia tak dapat jawab, okey kamu bagi satu huruf.
Lepas tu kita letak huruf-huruf kat situ and then lama kelamaan dia akan resurface. Kita tengok jawapan dia adalah fotosintesis ataupun dia letak huruf T, kita kata ada huruf T semua tu, dia pun fikir macam pernah jumpa perkataan ni kan dan sebagainya. So inilah dikatakan teknik cebisan roti yang cikgu selalu gunakan dalam kelas-kelas tuition cikgu dan bersama pelajar-pelajar lah. Seterusnya, apa dia punya benefit dia? Teknik pada awalnya akan menyediakan banyak clue kepada pelajar. Pelajar-pelajar mungkin akan tanya pelbagai soalan kepada kita, tanya pasal clue sebenarnya. So kalau kita boleh bagi, kita boleh bagi. Kalau kita bagi, dia boleh teka straight away, and kita nak bagi chance pada orang lain, kita jangan bagi, kita bagi diorang fikir lagi. Dan lama kelamaan arus fikiran, dia punya thinking flow dia semakin lama semakin deras dan laju. Dan sebab banyak berfikir, yes, success. Because education is not the filling of water in the bucket, tapi it's the lightning of fire. Sebab kita nak bagi diorang berfikir. Alright, okay. Jadi dia, sebab tu cikgu cakap like yes, success kan, bagi diorang berfikir dan sebagainya. Dan efek yang kedua adalah pada masa yang sama mereka akan banyak membaca dan mengkaji ataupun baca Google, diorang Google internet dan sebagainya di rumah ke, lepas kelas ke, sebelum kelas ke, untuk menambah atau mengekalkan kelajuan mereka berfikir sebab nak siap sedia untuk pusingan seterusnya. Pusingan apa? Roda impian ke, Wheel of Fortune ke, ataupun pusingan untuk kalahkan rakan-rakan mereka dalam kelas. Okay, settle. Alright. Itu yang dikatakan pasal teknik cebisan roti, dan mohon ikuti channel cikgu, subscribe di channel cikgu, dan boleh juga ikut cikgu dalam Facebook Sensei Amin, dan kita akan jumpa pada episod seterusnya.